Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana malam ini diberi peluang lagi kepada kita bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh musannif kita ini kita boleh faham dan kita boleh supaya akidah kita betul. Sebab lah ni banyak dah orang duk kucak akidah kita ni, terutamanya orang-orang faham lain. Nampak dalam YouTube tu duk ucap akidah ni. Orang faham Wahabi, lepas tu orang hak dakwa dia salah, orang hak dakwa dia jadi macam-macam. Tetapi dia kucap, dia memberi penafsiran yang bersalah dengan amalan kita, yang maknanya ulama-ulama kita yang lalu banyak amalan-amalan yang telah dikatakan tak betul. Lah ni. Jadi berhati-hatilah. Jadi kalau ada apa-apa di dalam penerangan apa ni yang berkaitan dengan ketuhanan ni, kita kena bicara sungguh-sungguh. Biar kita terang, biar kita nyata, biar kita faham benar-benar, dan kita boleh amalkan dia, insya-Allah. Dia kata dan mustahil. Mustahil ni makna lawan kita telah mengaji baru ni, iaitu iradat. Lawannya iaitu ada suatu dengan tiada kehendak. Makna mustahil lah. Tuhan ni ada ke makhluk dengan tidak kehendak. Makna buat dengan terlupa ke, buat dengan apa nama ni tak khabar ke, ataupun buat dengan orang kata tak kira, tak berapa, khabar-khabar terbuat. Jadi alam ni bukan Tuhan terbuat dak. Tuhan buat sungguh. Tuhan mengada sungguh. Dan Tuhan mengada ke alam ni bukanlah Tuhan mengambil faedah walaupun satu lahzah. Cuma Tuhan nak menyatakan dia bahawa dia ni mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan yang banyak. Tetapi bagi kita mengaji ni hanya setakat 20 sifat yang meratai, walaupun 20 meratai berbagai-bagai sifat yang lain masuk dalam sifat 20 ni. Mana kalau kita jumpalah setengah kata sifat Tuhan ni ada 3,000. 3,000 semua sekali pun terkandung di dalam 20 sifat tadi. Ya lah gitu. Jadi mustahil Tuhan ni tiada kehendak ataupun dengan tergagah atau dengan lupa atau dengan tergagah, mana buat kerana ada yang suruh. Lah gitu tergagah. Allah daripada buat makhluk ni atau dengan taklil. Taklil ni mana dia buat tu semata-mata dengan tabiat dia atau dengan perangai dia lah gitu. Misalnya. Dan para antara keduanya antara sama ada tabiat ke ataupun kerana kepandaian ke kerana gitu dia buat alam dia, tidak begitu ya. Bahawa yang mewujud dengan taklil itu tiada terhenti, ia melainkan atas ilak jua. Jadi kalau Tuhan buat tu dengan taklil, dia kata maknanya ada sebab Tuhan buat. Tuhan buat makhluk ni ada sebab. Sedangkan Tuhan buat dengan makhluk ni dengan kehendak dia tu tidak sebab, tidak ada sebab, tidak ada kerana, tidak ada faedah. Cuma untuk menyatakan saja dia tu, nak menyatakan dia tu kudrat, nak menyatakan dia tu iradat dia sebagainya.
Maka manakala didapatkan ilaknya, didapatkan dia dengan tiada terhenti atas suatu yang lain. Jadi begitu juga. Dia kata mustahil. Ibaratnya kalau dapat ilak, dapat kerana tu tidak terhenti, makna bukanlah atas kerana hak lain. Supalah ke mana? Seperti gerak anak jari. Seperti gerak anak jari. Maka bahawasanya ilak bagi gerak cicing. Jadi jari kita pakai cicing ibaratnya. Maka bergerak anak jari itu bergeraklah cicing. Lagu tu ilak, lagu tu pun tak ada juga, mustahil juga. Maknanya Tuhan ada, Tuhan mesti ada iradah. Mesti ada apa ni, buat makhluk ni. Iradah dia tu buat makhluk, kan tidak begitu. Tidak kata dia buat tak ada ilak, ada sebab. Dia buat tu mengikut musannaf kata tak ada sebab, tak ada kerana, bagi kerana kau apa? Sebab apa? Sebab kalau kita ni buat sesuatu ada sebab, ada faedah, ada kerana, lah gitu. Manakala dapat yang pertama, dapatlah yang kedua. Maknanya kalau gerak anak jari, maka dapatlah bergerak cicing yang kedua tu. Dan bahawa yang wujud dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat. Kalau Tuhan mengadakan makhluk dengan tabiat dia, maka mesti ada syarat. Dan ketiadaan manik. Tak ada manik ni mana tak ada yang menegah. Tetapi syarat kena buat. Tidak begitu. Seperti api. Maka bahawasanya tiada menganguh ia kecuali syaratnya menyetuh dan tenapi basah. Jadi api ni menyala di kertas tu, kerana kertas tu kering, dia tidak basah. Tu maknanya manik. Maniknya kalau basah tak menyala. Jadi syaratnya kertas tu kering. Jadi Tuhan buat makhluk ni bukanlah gitu. Bukan kita kata kerana seperti itu. Ada syarat, ada manik. Kerana apa? Kerana tabiat dia ataupun kerana taklid dia tadi. Maka barang siapa mengiktikadkan bahawasanya suatu itu memberi bekas dengan ilak. Kalau kita mengiktikad bahawa adalah makhluk ni jadi gitu, jadi gini dengan sebab atau dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf kepada kufurnya. Jadi kalau adalah kelitah dalam hati kita, Tuhan buat ni ada sebab, ada kerana. Atau tabiat dia nak buat makhluk ni. Yang kata dia tuksah kita ni, maka pahami lagu tu, atau khilaf lagu tu, maka tiada syok lagi, kufurnya, jadi kafir, murtad lah. Dan barang siapa mengiktikadkan bahawa memberi bekas dengan kuat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, maka iaitu fasik. Kalau kita iktikad, pegang iktikad lagu mana? Hak Tuhan jadi ke? Tuhan jadi ke benda tu? Benda tu boleh beri bekas. Ibarat pisah luka. Jadi luka tu kerana pisah, ni dia kata fasik. Jadi luka ke bukan dengan kerana. Bukan kita kata apa ni, hak Tuhan jadi ke benda tu boleh beri bekas. Kerja Tuhan. Jadi suatu bukan kerana sebab. Sebab tu pun dia kata bukanlah Tuhan beri.
kudrat kepada sebab tu. Misal kita kata, rumah terbakar, kerana kena api. Ya, kita kata. Kerana sedek, dalam kata kehendak Tuhan. Terbakar tu kehendak Tuhan. Balah ni. Moga kita tengok dah. Rumah tu benar hujan. Supaya memberi berkah. Beri kepada makhluk. Kata beri air kau beri angin kau. Boleh memberi berkah. Jadi. Kata tidak jadi kufur. Pasti saja. Tu maknanya. Jika kita duk pegang. Atas sebab. Kalau kita ngaji fiqh. Sebab ni dia panggil hukum adat. Hukum adat. Kalau kita ngaji hukum adat, maknanya, hukum adat kata, kalau daga, minum air. Jadi itu adat. Kalau kita ada orang kata, kita sakit. Jadi ada sebab musabab. Ada sebab musabab tu, kita dalam fiqh, dia kata benda tu lah. Tetapi di segi etikok kita, di segi akidah, kita kena ingat bahawa berlaku tu adalah kehendak Allah berlaku. Bukan kerana benda tu. Boleh tak? Bukan kerana benda tu. Bukan kerana kita kata, kalau api, bukan api yang membakar tu. Kita makan nasi kenyang, bukan makanan tu mengenyang kita. Semua tu berlaku adalah dengan kehendak Allah berlaku, dia kata. Boleh faham lah. Dan barang siapa etikotkan bahawa Allah Ta'ala jua memberi bekah. Dia etikot bahawa hak jadi itu Tuhan. Tetapi berlazim-lazim antara sebab yang adi. Tapi walaupun Tuhan berlazim. Maknanya berkaitan juga dengan sebab yang adi yang menjadi keadaan. Dan antara barang yang misteri itu berlazim pada akal. Tiada mungkin bersalahan. Jadi dia kata yang kedua ni maknanya ada orang kata berlaku tu kehendak Tuhan. Tetapi sebab tu lazim. Tuhan tak ada. Misalnya api ni membakar. Hak Tuhan tak ada. Jadi berlazim begitu dia kata. Ataupun kita kata hak lain kena pisah luka. Jadi pisahlah meluka ke tu dengan kehendak Allah. Jadi dia berlazim lah gitu. Dia kata tak sia juga kalau tu jahil dia kata. Dengan hakikat hukum adi, dengan keadaan sebenar hukum adat tu kita jahil dengan hukum adat. Sebab hukum Tuhan ni ada 3, okay? Hukum Tuhan ni ada 3. Pertama hukum adat, kedua hukum akal, ketiga hukum syar'i, hukum syarak, ada 3. Ingat balik dah. Hukum akal ni hukum yang takluk kepada wajib, mustahil, harus. Hukum apa ni adat juga tertakluk pada 3 hukum, wajib, mustahil, harus. Dan hukum apa ni syar'i ada 5, tertakluk kepada 5 tu. Pertamanya fardu atau wajib, yang keduanya sunat, ketiganya harus, keempatnya makruh, dan kelimanya haram. Lah gitu. Ada 3 hukum tadi ya. Dan terkadang kalau gitu pun kalau kita faham supaya royak sana maknanya sebab tu lazim terjadi ke, sebab tu lazim gitu. Lazim dia membakar. Api itu membakar.
Tidak letak atas kepada apa nama ni kehendak Tuhan, iradat Tuhan tu. Dia kata api juga pasal api boleh memberi bekah. Ni di segi etikot. Di segi etikot, di segi pegangan mata hati kita. Dan barang siapa etikot bahawa segala sebab yang tiada memberi bekah ia dengan ilat. Jadi dia etikot bahawa misalnya api tadi tak boleh menganguh. Yang menganguh tu tidak api. Tetapi dia menganguh tu dengan ilat, dengan sebab. Dan tiada dengan tabiat. Bukan tabiat api membakar, dia kata. Dia bukan sebab apa ni api itu boleh membakar, dia kata misalnya. Dan tiada dengan kuat yang jadi api itu kuat, api itu boleh membakar, dia kata. Dan etika ia akan suh menyalahi. Ikut mana pegangan etika kita, ia akan suh menyalahi. Dia ni, mana api itu, maknanya menjadikan sebab. Menyalahi seperti mana? Didapatkan sebab seperti makan. Jadi sebab kenyang tu kerana makan. Dan tiada didapatkan sebab, iaitu kenyang pada hanya yang memberi bekas pada musabab itu Allah Ta'ala juga. Jadi dia kata suh menyalahi seperti dapatkan sebab seperti makan. Jadi menyalahi juga kalau dia katakan kenyang tu kerana sebab makan. Dan tiada dapat sebab. Mana dia dapat sebab kan? Jadi sebab tak makan, lapar lah. Jadi kenyang tu sebab makan, dia kata. Hanya yang memberi bekah kenyang tu, dia kata, walaupun begitu, memberi bekah kenyang tu, pada sebab itu Allah Ta'ala juga. Maksudnya, yang makanan tu dia jadi kenyang, tak ada makanan yang boleh jadi lapar tu, benda tu kehendak Tuhan, dia kata. Dia kata kehendak Tuhan. Bukan benda tu. Maka orang inilah muwahhid yang dapat kelepasan dengan kurniaan Allah. Jadi hak ni baru betul. Sekali lagi lah. Jadi sekali lagi biar kita jelas dah. Jadi hak betulnya api itu boleh membakar tu bukanlah kerana api itu membakar. Tetapi api itu boleh membakar kerana Tuhan meletakkan hukum apa ni dia panggil hukum adi, hukum adat. Yang mana api ini boleh membakar pada benda yang kering. Kalau basah dia tak boleh, dia ternapi bakar tu. Dia berlaku benda tu semata-mata dengan kehendak Tuhan, bukan berlaku tu kerana api tu. Jadi duduk situ. Jadi kalau lagu tu baru dia kata muwahhid, baru betul, baru ada keesaan dari segi af'alullah, dari segi hijau Tuhan tu, maknanya barulah ada esa atau wahdaniyah pada af'al, ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya iradat itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan reda. Maknanya iradat ni, kehendak ni bagi ahli sunnah bukanlah kerana suruh, bukanlah kerana reda. Bukan kerana ilmu, dia kata. Mana lain? Bukan kata iradat ni ialah suruh, reda, ilmu. Tak, tidak gitu. Lain-lain berlaku tu, dia kata. Jadi
iradat ni tidaklah suruh tu bukan iradat, reda tu bukan iradat, ilmu tu bukan iradat. Maknanya kehendak ni bukanlah suruh tu menunjukkan kehendak, bukanlah reda tu menunjukkan kehendak, dia bukanlah ilmu ni menunjukkan kehendak. Dia kata. Sebab apa dia kata gitu tu? Sebab suruh ni kerana nak mengambil faedah. Jadi iradat Tuhan, kehendak Tuhan bukan nak mengambil faedah. Lepas tu reda, reda ni maknanya kalau dia buat sesuatu buat makhluk ni, dia reda maknanya dia buat tu dengan tabiat dia. Dia buat tu dengan ilmu, maknanya kerana ilmu dia buat, maka dia buat tu dengan tahu. Begitu. Jadi bukanlah benda tiga sebut tu menunjukkan iradat dak, dia suku. Lah gitu. Dan terkadang menghendaki dan menyuruh dan reda ia dengan suatu. Ada juga hak Tuhan suruh dia reda dengan suatu gau dia. Seperti Imam Abu Bakar. Dia kata Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu tiada menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada reda ia dengan dia Abu Bakar seperti kupu. Dia kata. Jadi ni dia ulah berkaitan dengan kehendak lah. Maknanya sebagai contohnya dia Allah Ta'ala ni suruh kepada keimanan. Allah Ta'ala reda kepada keimanan. Dan Allah kehendaki keimanan. Maknanya kehendaki itu iradat, menyuruh. Dan reda tu seperti iman Abu Bakar. Beriman Abu Bakar radhiyallahu anhu tu Tuhan suruh, Tuhan reda dan Tuhan kehendaki. Lah gitu. Dan tiada menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada reda. Tuhan tak kehendaki Abu Bakar tu. Tuhan tak suruh benda lagu tu. Dan Tuhan tak reda kalau berlaku benda tu. Apa dia? Kupunya Abu Bakar tu. Jadi sebab itulah Abu Bakar tu tidak jadi kupu. Sebab apa? Sebab tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan Tuhan tak suruh Abu Bakar tu jadi begitu. Dan Tuhan tidak reda jadi begitu. Lah gitu. Dan terkadang menghendaki. Tuhan kehendak juga. Bagaimana? Tiada menyuruh. Tetapi dia kehendaki, dia tak suruh. Mana dia lagi? Dan tiada reda. Dan Tuhan tak reda. Apa dia? Seperti kupurnya Fir'aun. Fir'aun tu kufur tu. Berlaku kufur kepada Fir'aun tu Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak reda. Dan terkadang menyuruh. Tuhan suruh. Dan reda ia. Tetapi tiada menghendaki. Tuhan suruh kau dia suruh berimeh Fir'aun. Tuhan reda kalau Fir'aun berimeh. Tapi Tuhan tidak kehendaki Fir'aun berimeh, maka dia tetap jadi kafir lah gitu. Seperti imannya apa ni Fir'aun. Dan yang demikian itu kerana hikmah yang mengetahui ia akan dia. Apa jadi gitu tu? Sebab Tuhan dalam takluk kudrat, iradat, ilmu Tuhan berlaku. Jadi benda tu Tuhan jadi, nak jadilah gitu. Maka berlakulah gitulah. Tuhan nak beri kepada Bakar tu berimeh. Maka dia buat Bakar berimeh. Dia nak suruh Fir'aun tu jadi kafir. Maka dia buat Fir'aun tu jadi kafir. Lah gitu. Jadi dia tidak kehendaki. Dia tidak kehendaki apa nama ni Fir'aun tu jadi imam. Begitu juga dia tidak kehendaki Abu Bakar tu jadi kafir. Lah gitu, dia contoh gini.
Payah juga nak faham ni, tapi kita kena amati baru nampak. Jadi Tuhan kata la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. La yas'alu, tidak apa dia soal amma yaf'alu, apa yang diperbuat, wa hum yas'alu, dan bagi mereka disoalkan. Maka jadilah segala bahagi itu 4. Maka terbahagilah iradat ni kepada 4 dia kata. Maka jadilah segala bahagi itu, segala bahagia kalau tadi 4. Sebab kita ni berkaitan dengan iradat lagi ni. Dan redha itu lazim bagi suruh. Redha tu dia kata lazim bagi suruh. Dan dalil iradat Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ternapi daripadanya, jika ternapi daripadanya daripada iradat, oleh iradat, nescaya adalah ia tu Allah Ta'ala tu lemah. Jadi kalau Tuhan tak ada kehendak, menunjukkan dia tu lemah. Lagu tu. Kerana terhenti kudrat atas iradat pada bicara akal. Kalau kita kata lemah, maka tak ada lah kuasa Tuhan tu. Atas kandak tadi. Apabila tak ada kuasa Tuhan tu, maknanya akal kita tak boleh terima. Dan jika adalah ia Allah Ta'ala tu lemah, nescaya tiada menjadilah ia akan suatu daripada alam. Jadi kalau lemah, tak boleh buatlah hal ni, tak boleh buatlah makhluk ni. Dan demikian itu batil. Benda tu tak betul, salah lah. Dengan musyahadah, dengan tilik mata hati, maka sabitlah kudrat. Dan apabila sabit kudrat, sabitlah iradat. Jadi berlakunya sesuatu tadi adalah kerana kehendak Tuhan. Ingatlah, baru ni kita baca ke kudrat ni. Kudrat ni berlaku. Benda tu hak berlaku tu kudrat. Tak berlaku tu ditentu oleh iradat. Iradat ni menentu. Baru ni. Ingat. Jadi iradat ni menentu, dan kudrat tu berlaku benda tu. Dia kata, dan apabila sabitlah kudrat, sabitlah iradat. Dan apabila sabitlah iradat, mustahillah lawannya. Lawannya, mustahil lawannya makna lawan kita kata kalau iradat, tiada kehendak. Jadi mustahil lawannya. Iaitu ada sesuatu dengan ketiada kehendak. Ada ni dengan tidak iradat Allah Ta'ala. Kesembilan ilmu. Molek dah berarti sini. Sebab ada keluk-keluk banyak ni dalam ini. Jadi kita bicarlah supaya ada pencerahannya. Dia kesembilan ilmu ni, insya-Allah minggu depan lah. Ilmu artinya mengetahui. Wallahu a'lam.